Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, alhamdulillah pada pagi ini Rabu 1 Jumadal Ula bersamaan dengan 15 November 23, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam juzuk yang kedua. Ayat yang kita baca 168. Tengok ni pelajar, ayat 168, 69, 70, 171, insya-Allah. Tajuk yang kita bincang ini iaitulah Allah Ta'ala perkenalkan musuh kita, nama dia syaitan. Allah suruh makan yang baik-baik, jangan ikut jejak langkah syaitan. Sebab syaitan ni dia mengharamkan apa yang Allah halal dan dia menghalalkan apa yang Allah larang. Dia panggil terbalik. Kerja syaitan menterbalikkan keadaan. Jadi kita pun jangan duk ikut dia lah. Kalau ikut dia pun dah binasa lah kitanya. Yang kedua, perangai puak-puak kafir ni, dia tak mau pakai hujah, dia pakai agama tok nenek. Tok nenek kita buat dah, macam mana mau kacau. Kita orang Islam ni jangan duk main agama tok nenek semata-mata. Kita kena semak hak tok nenek kita buat tu bertepatan ke tidak dengan Quran dengan sunnah. Kalau bertepatan, dia panggil al-adah muhakkamah, adat yang baik diterima. Tapi kalau adat tu menyalahi syarak, kita kena ubah. Bukan syarak tu ubah ikut adat, adat kena betul dengan syarak. Ini kena betul dia punya suasana. Kemudian Allah Ta'ala buat bandingan pendengaran orang yang bukan Islam, orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala, seperti pendengaran hayawan. Kita bercakap dengan lembu, dia tak angguk pun. Tak pernah mengkecek dengan lembu, cakap gini-gini, dia pun gitu. Ada? Ada. Lembu relax ya. Jadi itu dia panggil lembu. Dia tak dengar, dia dengar tapi tak tahu apa. Kita cakap dengan kucing, dia tak jawab apa, dia kelih, kita kelipah. Tapi kalau kita pegang bekah dedok dia makanan itu, kocok je, crank, mari lalu. Dia tahu makan ada. Jadi manusia hak tahu makan ni lebih kurang dia dengan kucing. Tak tahu, tak ikut peraturan Allah Azza wa Jalla. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surah 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Balik kita kepada terjemahan. Lepas kita baca, kita terjemahkan dia.
supaya jelas kita punya penjelasan. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Manusia ni orang yang beriman ke orang yang tak beriman ke kena dengar kata belaka. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Jadi mungkin orang kafir, orang bukan Islam, dia kata apa susah awak, halal haram itu bagi pihak awak. Tapi Allah sebut juga kepada manusia supaya makan tayyiba. Tayyiba ni yang baik. Baik itu ada dua kategori, satu baik dari sudut hukumnya halal, ataupun baik dari sudut orang panggil pemakanannya. Baik dari sudut pemakanan. Mana walaupun dia bukan Islam, dia jaga makanan, dia tak mau mati cepat. Dia jaga makanan tu. Nak khasiat, nak kebersihan, nak diet, macam-macam nak. Jadi macam-macam nak, maka mereka telah menggunakan kemudahan yang Allah beri untuk kesenangan sementara di atas dunia bagi orang bukan Islam. Bagi kita orang Islam, untuk berbekal ke akhirat, mencari keredaan dan keampunan Allah Azza wa Jalla. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Innahu lakum aduwwum mubin, syaitan ini musuh yang jelas, yang terang, yang nyata. Kalau kita tak nampak lagi syaitan sebagai musuh, bukan syaitan yang bersalah, tapi kita yang tak nampak. Allahu Akbar. Munasabah ayat ini, dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala cerita tentang kedudukan buruknya keadaan orang-orang kafir di akhirat, sampai peringkat mereka berkelahi sama dia, balah dalam neraka yang tak memberi faedah apa-apa lagi. Semua dua-dua duduk dalam neraka belaka dah. Allahu Akbar. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala perintahkan supaya ambil yang baik, yang bermanfaat. Semua benda atas muka bumi ini Allah Ta'ala sediakan untuk makhluk-makhluknya, dari sudut manusianya, hayawannya, semuanya dapat faedah belaka. Boleh makan, boleh minum, boleh bini, boleh macam-macam. Tetapi ingat, di sana ada halal, di sana ada haram, dan di sana ada ujian, di sana ada godaan. Maka godaan itu yang kita takut sekarang ni, iaitulah godaan. Allahu Akbar. Ya ayuhan nas, ulama kita baca tafsir pula. Ini baru terjemahan. Yukhatibullahu ta'ala jami'an nas. Allah Ta'ala fokuskan, tujukan ayat ini kepada manusia seluruhnya. Mu'minuhum wa kafiruhum, yang mukminnya, yang kafirnya. Azinan lahum bi an ya'kulu, Allah Ta'ala beri keizinan, bagi lesen untuk mereka makan perkara-perkara yang baik yang ada atas muka dunia ini, daripada tumbuh-tumbuhan. Mu nak makan sayur, makan buah, makan rumput rampai, makan apa, dan juga hayawan-hayawan yang hidup, yang kita boleh tangkap dia berburu, ataupun kita bela dia kemudian kita sembelih. Syaratnya dua perkara. An yakuna halalan, halal dari sudut hukum, tahiran ghaira dar, dan suci, bersih, berkhasiat, bermanfaat, tidak memberi mudarat dari sudut pemakanan. Kita ada dua dimensi makanan ni. Halal hukum, tayyib, orang panggil sesuai dengan keadaan. Macam kita hari ni, halal, kita kata gula halal sebab dia buat daripada bahan-bahan yang halal. Tapi bagi orang kecil manis tidak tayyib, tak bagus, maka dia kena cut, kena kurangkan gula ataupun tak ambil gula. Itu
Gula tidak haram, tapi tidak thayyib bagi orang-orang yang tertentu. Sama jugalah apa makanan masin ke. Maka kita mengatakan dua perkara ini yang mesti dikembarkan, iaitu halalan thayyiba, halal lagi baik. Mana baik bagi setiap orang. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, mu jangan ikut langkah jejak langkah syaitan weh. Ai la tasluku tariqas syaitan, kamu janganlah ikut jejak langkah syaitan. Wala taktafu asarahu, jangan kamu ikut kesan cara syaitan yang nak menyesatkan manusia. Apa dia langkah syaitan? Kita di Malaysia ni banyak langkah ke? Istilah langkah di Malaysia ni banyak tak? Langkah tu langkah ni, saya pun tak nak sebut nama langkah apa. Marah netizen nanti dia buat contoh lain lah, ustaz. Jangan buat contoh lain, dia contoh yang kena kat kita. Tak. Kita kata di Malaysia ni banyak langkah, tapi langkah yang patut diikuti tak menjadi, iaitulah melangkah ke masjid. Ni tak jadi. Berlarut bawa spanduk kami cinta Nabi, pagi sampai tengah hari berpeluh-pelah, kata orang Kelantan. Waktu orang azan panggil dengan nama Nabi, tak langkah ke masjid. Itu dia panggil langkah tak betul. Yang berat lagi, langkah syaitan. Rupanya langkah ni banyak benda, termasuk juga langkah syaitan. Langkah syaitan ni macam mana dia langkah syaitan? Tulis ni pelajar. Yang pertama, langkah syaitan nak mengajak manusia supaya menyalahi semua arahan Allah Azza wa Jalla. Semua yang Tuhan suruh, syaitan kata no. Dua, langkah syaitan yang kedua, mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halal. Tuhan kata halal, syaitan ubah jadi haram. Tiga, wa tahlilu ma harramallah, menghalalkan apa yang Allah haram. Empat, mengajak, mengempin, menyeru manusia supaya mengambil benda-benda yang khabis, benda haram. Suruh minum arak, suruh hisap rokok. Lalu ni dia panggil rokok kereta api, rokok elektrik ni, wait. Tu mainan syaitan belakang tu. Siapa dia tak berhenti lagi merokok, bermakna dia masih lagi mengikut jejak langkah syaitan. Tak kiralah dia tu imam ke, dia tu ustaz ke, masih lagi menjadi pengikut syaitan dalam bab merokok, dalam bab mengambil benda-benda yang khabis. Dan syaitan ajar kepada orang supaya tinggal ke benda baik. Maka Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, innahu lakum aduwwum mubin, syaitan itu musuh yang sangat nyata. Jangan cuba-cuba nak jadi pengikut syaitan. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kami minta berlindung Allah Ta'ala daripada diganggu, digoda, dikhianat oleh syaitan. Jadi kalau kamu ikut juga musuh kamu ini, maka dia akan bawa kamu kepada kebinasaan di dunia dan binasa di akhirat yang cukup dahsyat. Allahu Akbar. Ayat ini untuk para pencatat, pentadabbur, tulis ayat ini ditafsirkan secara detail dengan ayat surah Al-An'am ayat 140, 141 dan 142. Panjang ayat ni. Untuk ahli-ahli tadabbur dia kena baca, rujukkan. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safhan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu iftiran 'ala Allah ila akhiri ayat. Akhir sekali di akhir ayat Tuhan kata apa? Ayat 142, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sama dengan ayat ni. Baik para pelajar sekalian, kita pindah kepada ayat 169. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya
wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan hanya menyuruh kamu melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang keji, dan menyuruh supaya kamu berkata dusta terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui salah benarnya. Syaitan, apa dia kerja syaitan? Ya'muru bil a'malis sayyi'ah, mengarah kita supaya buat benda buruk, benda tak baik, benda yang berdosa, benda mungkar, yang akhir kesudahannya binasalah orang yang ikut syaitan. Dia suruh buat benda jahat, benda buruk, benda haram. Itu kerja syaitan. Satu lagi kerja syaitan yang menakutkan, tengok di akhir ayat, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan syaitan menyuruh kamu supaya berkata dusta terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui salah benarnya. Ini yang kita takut hari ini. Apabila orang berani bercakap halal haram tanpa ilmu, tanpa dawabit, tanpa maklumat yang jelas daripada syariat. Ai ya'muru syaitanun nas aidan, syaitan suruh orang biikhtilaqi, mereka-reka, mencipta, mereka cipta amal-amal yang batin tapi dinisbahkan kepada agama Allah Azza wa Jalla. Ini kita bimbang hari ini. Maka perbuatan itu kaziban waftiraan 'ala Allah. Ini satu pembohongan, pendustaan terhadap Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab mereka buat perkara yang tidak ada sandaran daripada Allah melalui ilmu yang sahih, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah mengharamkan benda yang Allah halal atau menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah dalam ibadah ataupun dalam al-makulat, dalam makan minum kita hari ini. Ini takut ni. Sekarang ni kalau kita tengok pandangan-pandangan ahli-ahli agama semasa, dia panggil pena-pena syariah. Nama syariah. Syariah itu maknanya kembali kepada agama Allah. Dia panggil pena syariah yang meluluskan produk-produk. Produk keuangan Islam. Sedap. Kita dengar pun nak, ini keuangan Islam lulus ni. Pena syariah lulus. Diluluskan oleh pena syariah. Takaful contohnya. Bayar banyak ni, boleh banyak ni. Diluluskan oleh pena syariah. Syarikat-syarikat wasiat. Wasiat tak apa. Wasiat ke anak cucu, ke anak-anak sendiri pun boleh. Walaupun dalam hadis Nabi kata la wasiyata li waris, tidak ada wasiat bagi waris. Jalati syaitan, syaitan mari ubah tiun, orang panggil, tukar, modified. Ini kita bukan wasiat kepada waris, ni kita kona-kona sini. Akhir sekali harta pusaka menjadi wasiat, heboh dengan wasiat bertukar. Maka kita hati-hati supaya kita tidak menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi pena-pena syariah yang ada atas dunia ini bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kita tak takut nak jadi pena ni, takut. Lebih-lebih lagi yang terlibat dengan benda-benda tadi lah, keuangan semasa ni. Siapa peringkat lo ni beli emas yang telah ditukar menjadi barang perhiasan ni, seolah-olah tak ada lagi item ribawi. Tak ada. Boleh beli cara butai, boleh nak tukar banyak mana boleh. Jadi dia pegang dengan fatwa-fatwa. Ada fatwa ulama kata boleh, kat pakar boleh belaka. Jadi tak apalah, dah dia berani, silakanlah, luluskanlah produk-produk ini. Kita pun beli juga produk ni atas rasa mereka bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla.
Kita tak berani ni, jangan cuba-cuba duduk, orang panggil duduk masuk di tempat yang berisiko tinggi. Orang panggil impak tinggi ataupun risiko tinggi. Gaji besar, allowance tinggi, riba tak riba di hadapan Allah bukan satu benda yang kecil. Ada setengah orang ni nampak, setengah-setengah kawan lah juga, nampak lega sangat nak meluluskan produk-produk ni. Lega. Ana jumpa dengan seorang digelar sebagai panel. Waktu nak meluluskan kad kredit salah sebuah bank, saya tak sebut nama bank, tak boleh, ni marah di loan ni. Kita tak larat nak main turun naik mahkamah. Kita nak naik turun naik tangga masjid, tak mahu main sama-sama, tak mahu. Dia tunjuk kad dia, tengok ni, kami dah luluskan. Kata dengan cara mana tuan? Atau dia kata dengan cara bai'ul inah. Dia bangga pula tu, walaupun Syekh Qardawi tak setuju, walaupun orang tak setuju, tapi kami ke depan. Allah, naik bulu roma kita, berani awak. Allah Ta'ala tengok. Jadi kita yang tak ada ilmu, tak usah duduk menghalalkan benda yang haram, tak usah duduk mengharamkan benda yang halal. Jangan terlalu, orang kata terlalu sempit, rigid sampai tak boleh nak bergerak. Jangan terlalu luas sampai tercabut pelunggu. Orang Kelantan kata tercabut pelunggu, ataupun bahasa moden dipanggil amplak. Tahu pelunggu? Pelunggu ni bahasa Malaysia ke? Kita tambak lembu kan, kayu yang kita pacok tu. Tu dia panggil pelunggu. Pelunggu. Apa dia bahasa Melayu? Tak aja payah kambing ni payah ni. Mana kaki-kaki kambing yang payah kambing ni? Kambing kan dia ada tali, lepas tu kita ada kayu panjang tu kita pacok. Itu dia panggil pelunggu, orang Kelantan kata. Bahasa model lah panggil amplak sebenarnya, cabut pelak. Mana cabut dia punya skru. Tak nak apa. Jadi kita tak nak terlalu rigid sampai mereka tak boleh bergerak. Tak nak juga terlalu longgar sampai mereka tercabut skru. Orang kata lega, loleh-loleh, cukup bahaya. Tuan-tuan kena ingat, bahayanya antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lam. Sekarang ni dia panggil talbisu iblis. Belitan iblis ni cukup berbahaya kepada semua kita. Orang-orang yang agamuan yang dalam dalam panel mana-mana panel lah. Dia memudahkan halal haram, kita kata takut. Terlalu sempit pun tak boleh juga, sampai mereka benda yang diluluskan oleh syarak kita mempersempitkan juga susah. Ini payah tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab itulah kita kena belajar sederhana dalam semua perkara. Dalam bahasa Arab kata la ifrat wala tafrid, jangan melampau, jangan cuai. Baiklah, ayat ini ditafsirkan dengan beberapa ayat. Allahu Akbar. Sudahlah, tuan-tuan tanda je nombor ayat, saya tak baca. Ayat ini ditafsirkan, untuk detail dia kita tafsir dengan ayat, tulis Suratul Nahli 114 hingga 116, Suratul A'raf ayat 27 dan ayat 28, Suratul Al-A'raf juga ayat 32, ayat 33. Semua ni tentang larangan mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halal dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, sebab risiko dia tinggi di akhirat esok, besar balanya dan besar kekecewaannya. Na'udzubillah. Baiklah para jemaah sekalian, ayat 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana
awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, bila kami berkata kepada puak-puak kafir tu, mari kata kepada puak-puak ahli-ahli maksiat, hey, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah, ikut Quran, ikut sunnah. Jangan duk ikut orang lain. Fa'ahillu halalahu, halalkan apa yang Allah halal, wa harrimu haramahu, haramkan apa yang Allah dan Nabi kita haramkan. Jangan duduk pandai-pandai duduk kata bila ilmin, duduk reka-reka ibadat, reka-reka hukum tanpa ilmu. Jangan. Apa dia jawab ni? Dia jawab apa puak kafir ni? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka menjawab tidak, la, no. Dia jawab, bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Ini dia panggil agama tok nenek. Agama tok nenek. Bahaya ni. Kita pun jangan ikut jejak langkah syaitan ni. Orang tua-tua buat belakang dah ni. Kita agama ni agama berfakta, agama berdalil, bukan agama ikutan semata-mata. La. Allah kata, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Patutkah mereka menurutnya, menurut tok nenek, sekalipun datuk nenek itu tidak faham sesuatu apa pun tentang perkara-perkara agama dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah dari Allah. Ingat baiklah. Ini dia panggil agama tok nenek. Jadi ulama tafsir kata, apabila dikatakan kepada orang kafir, musyrikin, ahli-ahli maksiat, ikut wahyu, ikut Quran, ikut sunnah, ikut halal, ikut menghalalkan, mengharamkan, jangan kata-kata Allah Ta'ala. Mereka jawab a'radu anil wahyi, mereka berpaling daripada wahyu, tak mau ikut, bahkan mereka taklid, dia panggil taklid, semata-mata kepada tok nenek. Ini yang istilah orang kata, dia panggil taklid buta. Ikut membabi buta, nyanyi ke babi, tak ada pasal-pasal dah. Ikut membabi buta, babi buta. Dia pasal apa? Semalam kau kita sebut, kita ni banyak pakai buta. Tak? Kalau babi, babi buta. Lepas tu lagi apa lagi? Ikut membuta tuli, ikut buta tuli. Kalau orang cerah tolak tiga, Cina buta. Jadi banyak benda buta dalam kaitan hidup manusia ni. Jangan ada membabi buta, jangan ada buta tuli, jangan ada Cina buta. Jangan. Bagai bahaya belaka tu. Na'udzubillah. Allah bantah di sini. Ayat tabi'una ahba'ahum, mereka nak ikut tok nenek dia, sedangkan dia tahu tok nenek dia salah, dia sembah berhala, sembah tu sembah ni. Apakah kamu tak ada akal yang cerdik yang boleh buat penilaian yang mana betul, yang mana salah? Akal yang boleh menghalang kamu daripada mengikut benda batil. Allahu Akbar. Akal yang tak boleh menerima ilmu yang bermanfaat. Akal yang waras yang boleh buat pertimbangan di antara halal dengan haram, yang benar, yang salah, yang sahih dengan yang tak sahih. Jadi Allah Ta'ala bantah di sini, mu jangan jadi orang tak berakal ke. Kita ni ada akal, kenapa jadi orang tak berakal? Akal ada tapi tak berfungsi. Tak berfungsi sebab kita tidak ikut wahyu, kita ikut emosi. Ini dia kata puncak akal tak berfungsi. Sebab apa? Sebab tidak ikut wahyu tapi ikut emosi, maka akal pun punah. Ini kita takut ni, ayat ni pada orang kafir, orang kafir. Tapi takut terkena juga kepada kita orang beriman. Bila kita sebut hak ni hak Nabi, ada orang celak mata.
Nabi-nabi. Orang tua buat ni salah ke? Kita kata, mana dalilnya? Dalil dia orang tua buat. Orang tu buat, orang ni buat. Dalil kita nak daripada fakta kita, daripada Nabi, daripada dia panggil sahibus syariah. Hanya Nabi yang mendapat keizinan dari Allah untuk meletakkan hukum, memberi pulangan ataupun amaran. Jadi ulama lain istinbat, ada kena ada tak kena. Jadi kalau kena kita ikut, kalau tak kena kita ubah. Tapi manusia hari ni ada sebahagian manusia dia mempersempitkan hidup dia. Dia kata dah orang buat molek dah, tak usahlah kita ubah. Kita bukan nak ubah yang molek, kita nak ubah yang tak molek je. Orang hak molek dah kita pergi ubah tu karut nama dia macam tu. Allahu Akbar. Jadi ayat ini sekali lagi tanda pelajar. Ditafsirkan dengan ayat surah Al-Maidah. Al-Maidah 103, 104. Surah Luqman ayat 20, ayat 21. Ini ayat-ayat ni dia ada kaitan semua dengan tajuk yang kita bincang. Itu dia panggil tafsirul Quran bil Quran. Tafsir Quran bil Quran. Kalau tidak masa kita terhad, saya baca semua ayat-ayat yang kaitan. Tapi oleh kerana masa terhad, kita bagi kerja rumah, kata orang. Kerja rumah kepada para pelajar yang mencintai ilmu, tanda ayat ni patut tadabbur. Baiklah, ayat yang terakhir dalam siri ini, oleh kerana agama untuk nenek ya, bukannya agama dengan fakta, dengan dalil, maka Allah tempelak mereka dengan ayat ini, ayat 171. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Allahu Akbar. Dan bandingan orang yang menyeru orang-orang kafir yang tidak mahu beriman itu samalah seperti orang yang berteriak memanggil binatang yang tidak dapat memahami selain dari hanya mendengar suara panggilan saja. Mereka itu ialah orang-orang yang pekak, bisu dan buta dari menerima kebenaran. Oleh sebab itu mereka tidak dapat menggunakan akalnya. Keras. Ayat ini agak keras, teguran Allah Ta'ala kepada manusia yang berperangai seperti ini. Perangai seperti ini, perangai tak dengar kata gini ni. Ya Allah, Allahu Akbar. Jadi wa masalul ladzina kafaru syabbaha Allah Ta'ala al-kufar. Allah Ta'ala buat bandingan terhadap orang kafir ketika dipanggil, diajak supaya beriman, sebagaimana yang dimulai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajak Abu Jahal, Abu Lahab, geng-geng Pak Abu di Mekah. Kemudian disambung oleh sahabat-sahabat yang lain, disambung oleh para pendakwah yang seterusnya. Allah Ta'ala syabbahahum bil bahaimi. Allah Ta'ala bandingkan mereka dengan binatang. Dia dengar suara gembala dia, tapi dia tak tahu makna gembala kata apa. Tapi ada bahasa isyarat dia ada. Kalau dia panggil prek dengan seronah dia tu, kambing pun duduk mari. Dia tahu. Kucing bila kita goncang, orang Kelantan kata kocok, bekas makan dia, oh mari lalu. Dia ada bahasa yang dia boleh faham, bahasa projek nama dia. Manusia ni pun kalau bunyi projek banyak lompat juga. Lah, jadi main-main. Jadi rupa-rupanya bahagian projek ni disepakati oleh hayawan dan juga manusia. Tapi tak tahu apa kalau kita bercakap dia. Cakap dengan lembu tengok kelepah berapa dia lah dia ni. Buat mai rumput lah senang, cakap banyak tak guna dia kata. Maka Allah Ta'ala banding orang yang dengar yang benar tak mau ikut seperti hayawan yang dengar suara gembala tapi tak mau dengar. Ini yang ambil idea sinilah kita buat bandingan. Orang yang dengar azan tak pergi masjid ibarat seperti lembu kenyang yang duduk tidur atas jalan raya. Awal Raja tengok lembu kenyang, mu tengok.
Lembu kenyang ni kalau dia duduk atas jalan raya, duduk ngak makan tu, kita pacak dia tak bangun. Relax dia. Kita tekan pek, dia pun sengih suka tengok. Banyak lagi luah lagi jalan lain. Apa mau ikut ni? Ini orang sudah kenyang. Jadi manusia yang sehat wal afiat, yang dengar azan tak pergi masjid, spesies dia macam lembu kenyang. Berat tu. Tak berat lagi. Ada lagi ayat lain Tuhan kata balhum kal an'am, Tuhan buat bandingan seperti hayawan yang dengar tapi tak tahu apa. Allah kata apa? Summun, bukmun, umyun, tiga package dia bagi. Summun, pekak, bisu, buta. Dasar tak dasar? Tak puasa berat ke kita? Tuhan abang dia begini. Maknanya qulubuhum lamma lam tu'min, oleh kerana hati mereka tak beriman, jadi anggota mereka lumpuh semua sekali. Hak lain tu lumpuh semua. Pendengaran lumpuh, penglihatan lumpuh, mata buta, tuli. Sebab apa lumpuh? Lumpuh maknanya tak mendapat manfaat daripada seruan Allah Azza wa Jalla. Tak dapat manfaat. Hak Tuhan panggil awak tak tahu. Orang panggil wa'dak. Ya Allah Tuhan. Jadi dia panggil sama aqabul. Dia dengar, dia bukan tuli sungguh, tapi tuli dari menerima kebenaran. Tuli dari menerima kebenaran. Ini yang kita bimbang, yang kita takut. La haula wala quwata illa billah. Ayat ini ditafsir dengan banyak ayat pula. Allahu akbar. Ada kaitan belaka dengan ayat ini. Tulis pencatat, tulis bawah. Ayat ini ditafsir dengan surah Al-An'am ayat 110, surah Al-Furqan 44, surah Al-A'raf ayat 179. Kita baca A'raf ni satu. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Allah kata apa? Aku akan penuhkan neraka Jahannam daripada manusia dengan jin. Ada hati tak mikir, ada mata tak melihat keagungan Allah, ada telinga tak dengar. Apa dia? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hayawan, balhum adal, bahkan lebih sesak daripada hayawan. Ulaika humul ghafilun. Ayat ni memang sentap. Tak ada lagi lah orang kami tukar besi atas kepala lebih berat daripada ni. Orang yang dengar benda benar tak mau ikut, maka mereka dibanding seperti hayawan atau lebih buruk daripada hayawan. La haula wala quwata illa billah. Satu lagi, tulis lagi ayat yang kaitan dengan tafsir kita ni, suratul Hajj ayat 46. Suratul Hajj ayat 46 dan suratul Yunus ayat 42 dan ayat 43. Semua ayat ni dikumpul semua kali, terkumpullah sifat buruk orang yang mendengar tak mau ikut, orang yang melihat tak mau iktibar, orang yang tahu benda baik tak mau bercakap. Dia panggil semuanya package buta, tuli, bisu, wal iyaz billah. Allah, ya Allah, kami mohon dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat yang maha tinggi, Engkau cerahkanlah hati kami supaya menerima kebenaran yang kami dapat melalui Al-Quran, melalui sunnah, melalui huraian para ulama yang muktabar. Celekkanlah mata kami untuk melihat perkara yang baik, bukalah telinga kami untuk mendengar perkara yang baik, dan mulut kami untuk bercakap perkara yang baik. Ya Allah, jauhkan kami daripada sifat hayawan, mendengar kebenaran tapi tidak mengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ayat ni agak berat bagi kita orang beriman. Kita rasa pukulan ni agak berat. Baiklah, kita berpindah ke mencari 5 faedah dari ayat yang kita baca ini. Yang pertama, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Sekat tu ya ayat dia. Makan
Baik manusia, makanlah yang baik-baik, jangan duduk. Jadi ayat ini tulis, ayat ini abahallahu ta'ala linnas, Allah Ta'ala beri buka pintu seluas-luasnya untuk kita makan perkara yang baik-baik yang ada atas dunia ini. Makan, nak makan lembu boleh, nak makan apa ni, kambing boleh, ayam boleh, ikan boleh, nak makan sayur pucuk paku boleh, nak makan buah-buahan boleh, nak makan apa saja pun dibolehkan. Allah Ta'ala perluaskan. Tapi ingat, syaratnya makan yang halalan tayyiban. Halalan tayyiban. Kerana itu dikatakan apabila sahabat ni tanya macam mana nak mustajab doa, maka dikatakan atib mat'amak takun mustajabud da'wah. Baikkan makan makanan kamu, maka mustajab doa kamu. Tapi hadis ni dhaif, hadis lemah. Bahkan sebahagian ulama hadis kata dhaifun jiddan. Kerana itu kita tak sandarkan Nabi. Cuma kita kata ada dikatakan bahawa nak mustajab doa, baikkan makanan. Atib mat'amak tustajab da'watu. Elokkan makan minum kamu, maka Allah Ta'ala perkenankan doa kamu. Rupanya kita doa tak jadi ni sebab apa? Sebab ada benda yang tak tepat, ada benda yang tak kena, ada benda yang tak comel. Maka dia tak akan jadi, tidak menjadi. Jadi bahayalah kalau tak jadi kak. Nah, baik. Faedah yang kedua, ayat yang sama, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Ayat ini para jemaah sekalian, haram kita ikut apa saja jejak langkah syaitan yang nak menyesatkan kita. Jangan kita ikut. Dalam akidah kita, dalam perkataan kita, dalam apa-apa, jangan sekali-kali kita ikut. Kalau kita ikut, kita akan binasa. Syaitan ni masuk melalui jalan-jalan yang dibenarkan. Dia tak guna lorong no entry, sebab dia tahu lorong no entry dia orang tak ikut dia. Ahli ibadat dia masuk ikut ibadat, ahli maksiat dia masuk ikut maksiat. Ahli maksiat mudah ya, orang kata cucuk hidung tarik. Tapi tak tahannya ahli ibadat ni terjebak juga. Kita kemukakan hak ni hak Nabi buat, hak ni hak sunnah. Oh tak mau. Sekali tok ayah dia mari ajar, ni style ni tular dalam video ni. Dia duduk cium habis batu nisan di kubur. Allah. Sekali lagi fenomena tu budaya. Gi kubur cium batu nisan. Ada seorang baru ni buat TikTok, mari kubur ayah kita ni. Ingat mari biasa ada kubur, doa-doa, sapu pasir atas kubur tu tahu muka. Dalam TikTok dia ada. Kita kata Allah Akbar. Kita kena tak pengawal dah kubur ayah dah kita ni, jangan ada orang mari duduk kacau. Mari duduk apa ni? Mari duduk buat benda-benda karun. Jangan. Jala syaitan. Dalam hadis yang riwayat oleh Imam Muslim daripada Iyad bin Himar, Allah Ta'ala berfirman, inna kullama manahtu ibadi, mana-mana benda yang aku beri pada hamba aku ni, makanan kau apa dia ya, halalul lahum, ambillah. Hak halal tu makan, yang tak beracun kamu makan. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa, Allah kata aku ciptakan hamba aku dalam keadaan bersih, molek. Faja'athumus syayatin, syaitan mari, fajtalathum an dinihim, tarik mereka keluar daripada agama. Wa harramat alaihim ma ahlaltu, dia mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Ni yang kita takut hari ni. Benda halal jadi haram, benda haram jadi halal. Hak sesak jadi molek, hak molek jadi sesak. Nak kata apa? Pakaian patuh syariah. No. Pakaian macam ni tak boleh masuk dalam pejabat, sebab menyalahi etika. Pakai tutup aurat. Hak pakai separuh bogel, ini moden, up to date. Oh. Selalu. Jadi kita kata inilah yang bahaya. Orang yang berdakwah
Nak ajak orang kembali pada Quran, kepada sunnah, diskat. Hak mari duduk mimpi-mimpi tafsir ayat Quran ikut batin, huwal awalu wal akhiratu Muhammad, bukan Allah. Hak ni dikira ahli sunnah, dibenarkan. Apa cerita ni? Ni mainan syaitan belakang. Maka syaitan dia tak akan lalu melalui lorong no entry, dia akan cari yang kuat-kuat. Maka Allah Ta'ala sebut di sini dia kata apa ni, innahu lakum aduwwum. Innahu, tengok dalam bahasa Arab kata inna, huruf taukid, inna, sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu. Dalam bahasa dia kata Allah Ta'ala nak kuatkan larangan itu, maka dinyatakan sebab mu jangan ikut syaitan. Kenapa tak boleh ikut? Innahu lakum, kerana dia adalah musuh bagi kamu. Nak ikut juga. Ni kita sekarang ni kadang-kadang jadi masalah lah ni atas dunia ni, kita tak kenal musuh. Tak kenal musuh. Sepatutnya mereka dijadikan musuh dalam beragama, dalam kehidupan, tapi itulah jadi kawan, jadi friend, asalkan kita dapat kedudukan. Orang-orang Islam yang sepatutnya kita bersahabat, kita berkawan, dijadikan musuh pula dah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Jadi musuh. Baiklah. Kita break sikit-sikit. Ayat yang keseterusnya, ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Allahu akbar. Kita ikut apa dia? Ikut tok nenek kami. Ikut sebelum tok nenek lagi. Ayat 6169 dulu. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sebab apa kamu kena jauh daripada syaitan? Tengok. Faedah yang ketiga ambil ni. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Syaitan mari ajar kepada kamu benda-benda yang keji, yang mungkar. Dia mari kata, mu nak sedekah dia, kan jadi fakir. Betul. Sekali lagi ayat ni ditafsir dengan surah Al-Baqarah 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan mari duk bisik pada kamu, jangan sedekah, kan jadi fakir. Harta-harta ada jangan sedekah, jangan wakaf, wasiat belaka ke anak cucu. Ni dia main wasiat ni. Nabi kata la wasiyata li waris, mu jangan wasiat kepada waris. Lah ni ustaz-ustaz kita tolong korek, tolong modify, buat pula akta-akta wasiat, akta-akta hebah ni, hebah jadi wasiat. Dia tukar sana sini, hati-hati dengan perangkap syaitan. Tak apalah, kita ikutlah. Ini semua dia panggil talbisu iblis. Jadi syaitan di sini mari dia ajar kepada kita benda pelik-pelik. Dua benda dia ajar. Tengok, yang pertama dia kata apa tadi? Ya'idukumul faqra, janji fakir. Ya'murukum bil fahsya, suruh buat benda keji. Wa antaqulu 'ala Allah, supaya keluarkan hukum nisbah pada agama Allah Taala yang tidak mari daripada syariat. Tapi dengan cara mana? Dengan cara modify, dengan cara ubah sana ubah sini, maka akhir sekali yang haram jadi halal dengan sebab helah-helah yang diguna pakai. Kita kata itu permainan talbisu iblis, wal iyaz billah. Ini hati-hatilah tuan-tuan. Allahul musta'an. Mai kita panjangkan satu tempat tak habis. Kita pergi kepada ayat yang keempat. Boleh? Yang keempat, nombor 4. Apa dia nombor 4 ni? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Maaf. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Ini ayat ni dia panggil ayat Allah Taala cerita kepada kita tentang bahayanya ikut tanpa dalil. Bahaya apa? Ikut tanpa dalil.
Dia kata masalah taklid, ya. Wa ajma'atil ummah ala ibtalit taklid fil aqaid. Sepakat umat ini mengatakan batilnya taklid dalam bab akidah. Orang tanya, ada Tuhan? Ada. Mana bukti? Ayah saya kata ada. Itu dia panggil taklid dalam bab akidah. Jadi tak boleh. Allah Ta'ala cela di sini, inna wajadna aba ana ala ummati. Puak kafir kata, kami tengok tok nenek kami kata, kita pun ikut juga. Jangan. Maka Allah Ta'ala fardu ke atas semua mukallaf yang balik, yang akil, ta'allum amrat tauhid wal qata' bihi. Dengan anak-anak dalam bab tauhid kita kena putuskan, ada Allah, ada. Mana dalil? Qul huwallahu ahad. Mana dalil adanya makhluk ini? Ini kena putus. Mai ikut-ikut tidak boleh. Jadi kita kena belajar dalil melalui Quran, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bermudah-mudah, jangan duk main senang-senang. Orang panggil tak tahu, tak ada pendirian, kita kata ini bahaya. Jadi ayat ini juga larangan daripada ta'assub fanatik kepada mazhab yang kita ada tanpa berpaksikan kepada dalil. Setengah ni ayat Quran ada, hadis ada, para ulama-ulama salah ada, tapi kita tak mahu juga sebab bercanggah dengan mazhab. Hati-hati tuan-tuan, jangan terlebih mazhab. Kita memang pakai mazhab. Saya mazhab Syafi'i daripada budak sampai kela ni, mati pun dengan mazhab Syafi'i dah kita ni. Tapi kita nak ittiba'ud dalil yang ada dalil. Sebab itulah hari ni bila orang bicara tentang nak ikut Syafi'i, kenapa ikut separuh-separuh? Rupanya kitab Imam Syafi'i nama dia Al-Um itu kitab belum matang. Hak matangnya hak ni, hak mutu-mutu, hak direka bawah ni. Kita kata subhanallah. Hak Imam Syafi'i yang kita kagum, yang kita letak dia sebagai imam, sebagai pengasas mazhab ni, tak boleh pakai kitab dia. Kena pakai hak orang bawah. Kan ajaib benda tu. Atas alasan itu belum matang, belum masak. Wallahu a'lam. Pandai-pandai kita lah. Kan? Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, ma la taqilun, ma la ta'lamun, banyak benda. Ayat kala wahum la yaqil, maaf. Ayat 160 wahum la yaqilun, mereka tidak berakal. Maknanya mana-mana orang yang menyalahi, tulis itu. Kullaman khalafal haqq, siapa saja yang menyalahi kebenaran, menyalahi apa yang diturun oleh Allah Ta'ala, menyalahi apa yang diajar oleh Nabi, falaisa bi'aqil, maka mereka itu dikira tidak berakal, walaupun dia intelek, walaupun dia cerdik, walaupun dia bertaraf apa saja pun, tapi dikira tidak berakal dalam beragama. Dalam bab lain dia cerdik lah, dia boleh reka kapal terbang, boleh reka tu, boleh reka ni, kita kata berbahaya. Kemudian yang terakhir, wa masalul ladzina kafaru, Allah Ta'ala buat bandingan orang kafir yang dengar dakwah tak ikut, seperti hayawan dengar suara gembala tak tahu apa. Jadi di sini Allah Ta'ala ada kalanya dikeras dalam bab bandingan-bandingan. Analogi yang dia buat keras sebab apa? Hati manusia lebih keras daripada itu. Dalam bab orang lembut-lembut, banyaknya ayat suruh lembut, ajak supaya beribadah, ajak buat benda baik. Tapi bila hati itu keras, ayat nak ketuk hati juga keras. Kita kata kalau batu tu pejal, yang sesuai dengan dia, tukar besi juga kena pejal. Kalau benda lembut-lembut buat apa? Sampah-sampah sarak, kenapa mari tukar besi? Guna penyapu pun boleh. Ini dipanggil bandingan dalam Quran. Ada kalanya keras, ada kalanya lembut. Tengok kesesuaian masa. Kita pendakwahan pun kena belajar uslubul Quran. Bukan semua benda kena keras. Orang masalah sikit tapi kita bercakap kuat, tua-tua hok tak reti bahasa lesh. Ini orang ni kesalahan dia tak padan, tidak sepadan dengan bahasa nak guna. Jangan. Kita guna bahasa yang sesuai. Kerana itu dia kata khatibin nas, kita bercakap dengan manusia mengikut kadar yang diperlukan. Dinisbahkan kata Imam Ghazali, dia kata marah pada tempat yang tak payah marah, cukup dengan nasihat. Tapi kita pergi marah, itu bodoh nama dia. Kena sebiji. Tak marah pada tempat yang patut kita marah, tapi berlembut, itu nama dia penakut. Kita ni di antara bodoh dengan penakut. Na'udzubillah. Kita keluarkan kita daripada kelompok-kelompok ini.
Marilah kita balik kepada jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah tamatlah perbincangan kita. Kita akan sambung ayat yang akan datang, ayat 172, 173, iaitulah ayat tentang al-halal wal haram fil ma'akil, halal dan haram dalam makan minum. InsyaAllah besok kita sambung tajuk ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.